Lembayung Al-Quran, Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu وما يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. صدق الله العظيم. Yusuf berkata, dia menggodaku untuk menundukkan diriku kepadanya. Dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan persaksiannya, jika baju kemejanya koyak di muka, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang yang dusta. Dan jika baju kemejanya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta dan Yusuf termasuk di kalangan orang-orang yang benar. Maka tak kala suami melihat baju kemeja Yusuf koyak di belakang, berkatalah dia, sungguhnya kejadian itu adalah termasuk di antara tipu dayamu. Sungguhnya tipu dayamu itu adalah besar. Hai Yusuf, berpalinglah dari ini, dan kamu wahai isteriku, mohonlah ampun atas dosamu itu, kerana kamu termasuk di kalangan orang yang berbuat salah. Dalam kuliah lalu kita telah bincangkan bahawa syahid yang dimaksudkan di sini merupakan sama ada seorang dari keluarga Zulaikha yang berada dalam kawasan istana, yang bekerja di istana, yang duduk di istana, yang telah pun memerhatikan kejanggalan ini, perkara yang janggal yang berlaku, mungkin telah diperhatikan, manusia memang tak dapat nak menyimpan rahsia, maka terpendam, terbuku dalam hatinya. Tambahan pula pada ketika itu, ketika insiden tersebut berlaku, maka dia dapat mendengar satu pertelingkahan berlaku dalam satu ruang daripada mahligai yang besar tersebut. Ini dinyatakan oleh sebahagian daripada para ulama tafsir. Contohnya Imam Ibn Jauzi dalam tafsirnya Zadul Masir. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihan, tiba-tiba muncullah suami pulang tanpa semena-mena dan dia pun melihat apa yang berlaku. Maka wanita itu pun berusaha untuk mendatangkan hilah bagi menunjukkan kesucian dirinya, keselamatannya, bahawa apa yang berlaku itu dia merupakan seorang wanita yang dipercayai. Apa yang berlaku terhadapnya itu merupakan satu perbuatan jahat yang mesti diambil tindakan, bentuk sama ada penjara ataupun dikenakan seksa. Maka kemudian Nabi Yusuf mempertahankan dirinya dengan mengatakan, hiya rawadatni an nafsi. Adab kesopanan mulianya seorang Rasulullah, iaitu seorang Nabi Allah, beliau mengatakan hiya rawadatni an nafsi. Menggunakan dhamir ghaib di sini bukan menggunakan hazihi. Sepatutnya hazihi di depan. Ni, dia ni yang buat hal umpamanya, tapi dia menggunakan perkataan dia, seolah-olah merujuk kepada satu ruang lagi untuk penambahbaikan supaya perkara tersebut tidak melarat. Sebab itu muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, kata Imam Al-Fakhr Razi dalam tafsirnya, yang menunjukkan bahawa Nabi Yusuf ni memang berada pada posisi yang benar. Antaranya yang pertama sekali, Nabi Yusuf dalam pandangan mereka adalah seorang pembantu, dan seorang pembantu tak mungkin dapat masuk ke ruang yang hebat seperti itu dan berkunci pula pintunya masuk dalam bilik seolah-olah pejabat ke, ataupun bilik tidur ke, ataupun kawasan yang hanya khusus untuk tuan rumah seisi keluarga sahaja, living room mereka, kalau begitu keadaannya, atau tempat lebih bersifat privacy. Dan kalau kita perhatikan lagi, kata Imam Fakhr Razi, Nabi Yusuf seperti orang yang sedang memberontak untuk menyelamatkan dirinya daripada cengkaman musuh supaya dapat keluar, meronta-ronta, dan keadaannya pun bila dilihat dan suasana yang mencurigakan itu, bahawa dia berada pada posisi pakaiannya koyak di belakang. Dan tentulah suami ini melihat kenapa isinya begitu indah atau begitu penampilan menghias dirinya, tabarujnya dengan sempurna, berbeza daripada Yusuf yang keadaannya pada masa itu merupakan budak suruhan ataupun hamba statusnya. Tambahan pula persaksian yang datang ini, kalau ia betul-betul daripada kalangan seorang lelaki yang bersifat mumayyiz, yang mukallaf, yang besar, bukannya anak. Saya telah huraikan pandangan ini dalam kuliah lalu daripada pandangan Muhammadul Amin Asy-Syanqiti, pentafsir yang terkemuka dalam tafsirnya Adwaul Bayan itu, yang memilih pendapat mengatakan ini merupakan anak. Jadi kata Imam Fakhr Razi lagi, dalam catatan kehidupan mereka berkeluarga di situ, tak ada satu pun yang menimbulkan keraguan dalam benak fikiran mereka. Dan berarti kata Yusuf terlibat dengan satu benda kecurian ke, atau satu tindak tanduk yang tak sesuai sebagai seorang budak suruhan ke, kalau perkara itu berlaku selama dibuang dia atau dijual kepada orang lain. Lagi dalam persaksiannya, perempuan itu tidak berkata dengan jelas tuduhannya terhadap Yusuf. Kan yang digunakan dalam ayat itu
ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa yuzjana wa 'adzabun alim. Ayat 25 yang lalu. Dia berkata pada suaminya, apa balasan yang patut diambil terhadap seorang yang berkehendakkan keluargamu, terhadap keluargamu satu keburukan, sama ada dia dipenjarakan atau dikenakan seksa. Tak jelas ayat itu. Tak seperti Yusuf yang berkata hiya rawadatni an nafsi. Jadi tuduhan yang dilemparkan itu tuduhan yang nampaknya boleh dipertikaikan, dipersoalkan kerana tak kukuh, tak solid. Dan telah kita pelajari juga bahawa latar belakang lelaki ini adalah seorang yang lemah syahwat. Maka tuduhan mengejar syahwat itu, bahawa perempuan itu yang hendakkan Yusuf, itu lebih konkret kerana suaminya adalah seorang yang lemah syahwat, mungkin seorang yang mandul yang telah kita bincangkan sebelum ini. Dari kejadian tersebut, kata Imam Fakhr Razi dalam tafsirnya Al-Kabir, Mafatihul Ghaib itu, perempuan itu tak menuntut supaya Nabi Yusuf AS dikenakan hukuman yang berat. Dia hanya menginginkan ibaratnya Yusuf ni ditahan sehari atau dua, tahan reman sekejap. Kerana selain mendapat keringanan, penahanan itu juga hanya sebagai bentuk menakut-nakutkan. Kerana cinta perempuan ini kepada Nabi Yusuf yang membuatnya merasa kesian pada Nabi Yusuf. Tak patut kena hukuman itu kerana yang bersalah aku sebenarnya. Namun dari sudut lain, perempuan itu merasa malu untuk mengatakan sungguhnya Yusuf maksud buruk kepadaku. Dia tak kata demikian. Dia kata ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa yuzjana aw 'adzabun alim. Tengok laras bahasa yang digunakan sini. Wahai suami, apakah tindakan yang patut diambil terhadap seorang yang inginkan keburukan terhadap keluargamu? Dia tak kata Yusuf kat situ kerana dia tahu dia yang salah. Jadi perempuan itu ternyata ingin mencari alasan lain untuk menjaga nama baik dan kehormatan dirinya yang telah tercalar di hadapan suami. Jadi sebahagian daripada para ulama tafsir menyebutkan bahawa perempuan kota nanti kita akan lihat yang terdapat di bandar itu ingin menguasai Yusuf selepas mendengar cerita yang berlaku tersebut. Jadi dalam bahasa Arab, tuan-tuan yang dimuliakan, dalam tafsir Durrus Samin sebagai contohnya, Al-Imam Samin Al-Halabi membawakan bahawa perkataan yang digunakan oleh Allah di situ iaitu quddat. Quddat sini kalau kita fahami dia bermaksud koyak yang bersifat dari atas ke bawah. Ini biasanya merujuk pada koyak yang bersifat tarik daripada atas sampai orang tu lari, dan nampaknya inilah yang logik dari sudut akal seseorang yang memerhatikan kejadian tersebut berlaku. Hebatnya bahasa Arab, tuan-tuan, kita sebut qaddu. Al-qaddu ni dia masdar dari perkataan quddat ni tadi. Qaddu, alif lam qaf dal, al-qaddu, kata Imam Samin Al-Halabi dalam tafsirnya Durrul Mansur, itu merujuk kepada koyak yang bersifat memanjang dari atas ke bawah. Tapi kalau sebut qattu, quttat, dal tu tukar jadi ta, qattu, qat, yang baca qit jadi kucing pula, al-qattu. Mana itu merujuk kepada yushak ardan. Kalau merebut pada qattu pula, dia koyak yang bersifat kanan ke kiri atau sebaliknya. Ini hebatnya bahasa Arab. Qaddu bermakna ay yushak tulan, dia bersifat atas ke bawah ataupun bawah ke atas. Tapi kalau sebut qat, dia merujuk kepada koyak yang datang daripada arah berlawanan, kanan ke kiri atau kiri kanan. Jadi di sini menunjukkan kepada kita tentang kata Al-Imam Al-Maturidi dan tafsirnya Ta'wilul Quran. Ini merujuk kepada kebenaran untuk seseorang dalam satu bab untuk berijtihad. Makna ijtihad ini ruang untuk memberikan pandangan terhadap satu perkara yang tidak kita fahami dengan melihat pada karinah, melihat pada bukti-bukti yang berlaku di keliling. Ini juga disebut oleh Imam Ibn Jauzi dalam tafsirnya Zadil Masir, bahawa maksud yang ada di sini, kaifa waqa'at syahadatu syahid hahuna mu'allaqatan bi syart. Macam mana pula boleh berlaku persaksian kat sini dalam keadaan yang memberi persaksian itu tak nampak sepenuhnya? Dia hanya berijtihad, memberikan pandangan terhadap keadaan koyak pada baju Nabi Yusuf itu. Jawapannya, kata Ibnul Anbari, yang pertama sekali, syahid ni kalaulah merupakan lelaki dewasa di kalangan keluarga Zulaikha, faka'annahu sami'a ba'da kalam Yusuf wa Zulaikha. Dia telah pun memantau, merhatikan secara sengaja ataupun tak sedar, apa orang lain tak sedar, bahawa dia memerhatikan, dia observe bahawa ada satu benda yang pelik yang berlaku dalam perhubungan antara Zulaikha dengan Yusuf, iaitu kelihatan perempuan ini inginkan sesuatu daripada Yusuf yang lebih dari sepatutnya. Maka dia telah mengetahui keadaan itu berlaku. Atau mungkin juga dia mendengar perselisihan itu berlaku dalam ruang memandangkan dia bekerja kat situ. Ini yang telah saya nyatakan tadi. Maka kat sini ada ruang untuk berijtihad dalam satu perkara dengan berpandukan kepada karinah yang ataupun keadaan-keadaan yang menyokong satu pandangan itu dikemukakan. Mungkinkah begitu? Jadi macam orang Melayu mengatakan, kalau tak ada
angin, macam mana pokok itu boleh bergoyang, maka dia dapat memerhatikan satu perkara itu, merasakannya, kerana sepanjang dia bekerja di kawasan itu, di sana tersebut, dia sebagai seorang yang bersama-sama mendiami kawasan itu, dia tentu dapat memerhatikan perkembangan itu berlaku. Ataupun yang kedua, anna syahid lam yaqta' bil qawl wa lam ya'lam haqiqata ma jara wa innama qala ma qala ala jihati izhar ma yasnah lahu min ar-ra'yi. Di sini maksudnya mungkin dari sudut bab ijtihad, iaitu melihat apa yang berlaku dalam suasana tersebut, maka itu kesempatan yang dilihat, diperhatikan, peluang dia untuk memberikan pandangan terhadap bukti-bukti yang tampil dalam keadaan itu, iaitulah baju yang koyak itu. Di sini kita dapat lihat proses penyebutan tentang pakaian ini buat kali yang kedua. Dalam bab yang pertama dahulu kita telah bincangkan bagaimana abang-abang Nabi Yusuf melakukan konspirasi terhadapnya sehingga membawa pulang kepada ayah pada waktu malam. Waja'u abahum isya' yabkun, bawa pada waktu malam lepas isyak gelap itu, bidamin kazib, baju yang telah pun dilumuri dengan darah, sama ada darah kambing ataupun darah lembu, yang anak lembu yang mereka sembelih. Sekarang datang pakaian lagi sebagai bukti, dan kita akan jumpa lagi pakaian berikutnya juga menjadi bukti hidupnya Nabi Yusuf dalam ayat-ayat penghabisan nanti, ketika Nabi Yusuf menjemput ayahnya untuk hadir ke Mesir. 3 keadaan berbeza. Keadaan pertama, Yusuf AS dalam keadaan tertindas, iaitu abang-abangnya membawa baju itu dengan darah palsu. Yang kedua, juga Nabi Yusuf dalam keadaan masih lagi tertindas, dan pakaian itu menjadi bukti menyelamatkannya daripada tuhmahan atau fitnah wanita itu. Dan yang ketiga, Nabi Yusuf AS berada pada puncak kegemilangan yang menjadi impian setiap orang untuk sampai kepadanya, iaitu menjadi pemimpin negara Mesir yang akan kita lihat nanti. Jadi telah saya terangkan kepada tuan-tuan, syahadah, maknanya persaksian ini, dia tidak perlu, syahadah lah tidak berlandaskan pemikiran dan logik, kerana syahadah ni adalah satu benda yang dapat diberikan, dapat dibuktikan tanpa perlu kepada banyak perkara, kerana dia sudut akal rasional bila melihat satu benda itu, dia terus dapat buat satu keputusan seperti yang digambarkan tadi, iaitulah pakai ni koyak. Dalam keadaan seperti itu tentulah berlaku satu pergelutan, satu pihak cuba untuk menarik yang lain. Jadi yang nampaknya koyaknya di belakang, logik akalnya persaksian itu menunjukkan bahawa Yusuf dalam keadaan yang betul dan wanita itu yang mengejarnya di belakang. Lalu kemudian ayat ini Allah SWT menyebut, innahu min kaidikun inna kaidakunna azim, sungguhnya ini merupakan tipu daya kamu. Ini perkataan hu ni, innahu min kaidikun, hu ni merujuk kepada mana ni? Sungguhnya itu merupakan tipu daya kamu. Tipu daya kamu adalah satu benda yang besar, yang cukup besar. Hu ini kata Imam Ibn Jauzi dalam tafsirnya, sama ada annaha tarji'u ila tamzikil qamis, sama ada merujuk kepada bukti yang telah dinyatakan tadi, iaitu pakaian yang koyak. Ni pakaian koyak ni adalah bukti tipu daya kamu. Mungkinkah begitu? Ataupun yang kedua, wasani ila qawliha ma jaza'u man arada bi ahlika su'an. Ataupun hu itu merujuk kepada maqula, merujuk kepada kata-kata perempuan ni tadi ketika suaminya tiba-tiba muncul dalam suasana yang tak diduga itu, maka dia mempertahankan dirinya dan mengatakan ma jaza'u man arada bi ahlika su'an. Ni kata-kata ni. Jadi si suami itu membuat apa dipanggil sebagai, seolah mengatakan, tadi kamu kata ada satu pihak berniat buruk kepada keluarga kita, nak melakukan kejahatan kepada kamu. Sekarang apa yang terjadi? Sekarang yang sebaliknya yang terbukti. Engkau yang jahat sebenarnya. Jadi ma jaza'u man arada bi ahlika su'an, ini innahu ni kembali kepada ayat perempuan ni tadi. Ataupun yang ketiga, ila as-su' alladhi da'athu ilaihi zakarahu al-Mawardi. Jadi mungkin juga yang dimaksudkan oleh suami ini ketika melemparkan kata-kata yang tegas itu, innahu min kaidikun, sungguhnya ini merupakan antara tipu daya kamu. Jadi merujuk kepada segala bentuk kejahatan yang mungkin kamu rancangkan terhadap Yusuf yang tidak bersalah ini. Baik tuan-tuan, dalam kuliah akan datang saya akan terangkan lebih lanjut bagaimana akhirnya si suami ini, apa tindakannya, mengapa dalam pendekatan Quran menyebut perkataan Yusuf wa'arid an haza, mana pergi harfun nida dalam konteks munada di sini, kerana lelaki tersebut berada dalam keadaan tersepit, sama ada untuk menyelamatkan isteri, dan isteri telah terbongkar, boleh dikatakan dalam usaha untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, yang boleh mungkin dianggap sebahagian daripada yang dipanggil aktiviti tangkap basah, satu amalan yang sangat buruk. Tapi dalam masa sama beliau juga nak menyelamatkan keadaan, kerana Yusuf AS adalah seorang yang benar. Tapi apakah tindakan yang patut diambilkan? Maka itulah yang akan kita lihat dalam episod selanjutnya pada ayat 29-30. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.